Hari ini, terima kasih Tan Sri. Tan Sri, saya hanya ingin mengukakan berkaitan dengan pertamanya butiran 08000 pembayaran one off, iaitu di butiran 080 bayaran pembahasan tol, yang kita tahu bahawa untuk anggaran 2015 tidak ada bayaran pembahasan yang dikenakan, mungkin kerana kerajaan bersedia untuk naikkan tol. Tapi untuk tahun 2016 ini, anggarannya adalah sebanyak 593 juta 593,321, iaitu satu jumlah yang agak besar. Jadi saya ingin tanya kepada pihak menteri, pertamanya, boleh tak menteri berikan butiran pecahan-pecahan pempasan-pempasan yang diberikan kepada semua syarikat konsesi yang berhak mendapat pampasan tol ini daripada jumlah 593. Saya mahu pecahan-pecahan tu, Menteri. Yang kedua ni, Menteri, saya ingin juga tanya, berapakah daripada perjanjian-perjanjian antara pihak kerajaan dengan konsesi holder ini yang telah di-review, telah contohnya telah di-extended, ditamjukkan tempoh masa daripada tarikh perjanjian yang awal. Kalau kita contoh mungkin 2033 naik ke 2024, saya nak setiap perjanjian itu, kalau ada yang telah di-extended, tolong menteri bagikan butiran. Yang keduanya, kenapakah diberikan extension of time itu. Yang ketiganya, menteri, saya ingin tanya juga, adakah pihak kerajaan ada membuat rundingan dengan pihak pemegang konsesi ini, walaupun di sana ada perjanjian, oleh kerana kita tidak dapat lihat perjanjian, isi perjanjian itu, jadi saya tidak boleh nak buat komen tentang terma-terma perjanjian itu. Cumanya saya nak tanya, adakah rundingan telah dibuat oleh pihak kerajaan dan pemegang konsesi bagi mungkin runding balik dari segi kaedah pembayaran pampasan ini. Sebab saya bagi contoh lah, kalau dulu jawapan menteri yang tahun 2014 saya yang pada Seremban, sebagai contoh litrak, lebuh raya lebuh raya Puchong dengan Damansara Puchong, LDP, tak salah saya jawapan menteri ketika itu adalah 89 juta dibayar kerana tak naikkan tol. Dua isu yang saya ingin bangkitkan. Pertamanya, berdasarkan laporan kewangan, litrak tu dah untung, tak naik tol pun untung, naik tol pun untung. Tak naik tol dapat pampasan sejumlah 89 juta. Jadi saya ingin tanya, dalam keadaan begitu, adakah fair kepada pengguna? Sebab kalau kita lihat, kalau kita lalu lebuh raya dan masyarakat Puchong itu di waktu pagi, sebenarnya dia tidak dapat menjalankan fungsi lebuh raya pun, sebab masih lagi jam teruk. Jadi kita bayar tol, tapi kita tidak mendapat keselesaan sebagai pengguna. Adakah itu satu benda yang fair? Boleh juga lebuh raya Desaru, lebuh raya Senai ke Desaru. Lebuh Senai Desaru tu satu-satunya lebuh raya yang ada di beberapa kilometer itu, dia satu hala lebuh raya. Apa nama tu? Lebuh raya tapi satu hala, one way. Dia bukan dia two way lah, mana duduk one lane. Jadi bermakna di situ menunjukkan bahawa dia juga boleh mendatangkan kesesakan tertentu lah, tetapi dapat juga pampasan. Jadi saya ingin tanya kepada menteri tentang jumlah-jumlah pampasan itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, menteri, saya ada buat aduan menteri berkaitan dengan pembinaan perbaiki jalan, butiran 02800 berkaitan dengan pembinaan jabatan di Jambat. Saya tanya dengan menteri berkaitan dengan lebuh raya di dalam Persekutuan 31, iaitu Dengkil dan Banting, khususnya di persimpangan Dengkil, Putrajaya, Jenderam dan Bangi, yang hari-hari menteri telah mengalami kesesakan yang teruk. Dan baru-baru ini, untuk maklumat menteri, apabila berlaku kesesakan tu, ada pengguna-pengguna yang mereka ambil jalan tepi tu untuk pergi ke sama ada belah kiri atau belah kanan tu, mereka untuk buat U-turn, nak elak nak beat the jam dengan izin. Dan penduduk-penduduk di kawasan situ telah marahlah, sebab dia mungkin menimbulkan bahaya. Dan ada yang penduduk-penduduk yang telah baling batu kepada penunggang kereta tersebut, sebab mereka rasa
menggunakan jalan kampung tu, menggunakan jalan secara shortcut itu mendatangkan bahaya. Jadi saya harap Menteri, walaupun sebelum ni Menteri ada mengatakan bahawa akan bawa ke RMK 11, dan saya dipahamkan dalam RMK 11 telah dimohon untuk rolling plan pertama, tapi katanya telah ditolak. Tetapi saya masih minta jasa baik Menteri supaya kalau boleh buat rayuan supaya ini dipercepatkan. Dalam jawapan Menteri pada 28 Mei mengatakan anggaran pembelanjaan 50 juta. Dan Menteri juga mengakui tempat itu adalah jalan yang sesak. Jadi saya harap Menteri dapat membantu dari segi dipercepatkan untuk buat rayuan supaya masuk dalam rolling pertama ke rolling plan pertama ini untuk pembinaan jambat di situ. Kalau ikut Menteri, jawapan di 31 Mei adalah akan membuat jambat 4 lorong. Dan saya kira kalau ada jambat itu memang dapat dengan izin ease the congestion kat situ. Yang seterusnya Menteri, saya juga tentang naik taraf jalan. Saya pernah menulis Menteri kepada JKR Kuala Langat berkaitan dengan satu jalan masuk ke Kuang, ke kampung, bukan kampung Kuang, kampung Kundang Menteri, iaitu jalan masuk itu daripada jalan besar jalan Tanjung Sepat tu, ada nak masuk ke Kuang itu, di situ jalan masuk dengan jalan keluarnya adalah melibatkan jalan yang sama. Dan apabila kita keluar daripada kampung Kundang itu, kita akan diblok. Jadi untuk kita nak turn right atau turn left itu, dia akan mendatangkan bahaya. Dan saya dipahami oleh penduduk-penduduk memang telah berlakunya kemalangan di situ banyak kali juga. Saya telah menulis surat kepada JKR Kuala Langat. Dia hanya mengesahkan memang di bawah bidang kuasa JKR, bukan bidang kuasa negeri. Tapi lepas tu tak ada apa-apa jawapan. Kita hantar reminder pun tak ada jawapan. Jadi saya harap Menteri boleh ambil perhatian terhadap perkara ini. Dan saya harap kalau boleh mintalah supaya beri jawapan. Jadi kita tahu we are not in the limbo tentang status adakah mereka akan buat atau tidak itu. Tapi saya nak jawapan lah paling kurang. Tapi saya mengharapkan sangatlah supaya Menteri dapat memberitahu kepada mengambil perhatian perkara itu dan mempercepatkan pembinaan, kalau boleh buat double entry, satu untuk jalan masuk atau jalan keluar, sebab dia akan boleh mengurangkan kemalangan di situ. Sekian saja. Terima kasih. Terima kasih.